Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Unit Konsultasi Akidah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pada pagi yang mulia ini kita akan mengikuti satu lagi webinar liberalisme agama secara live di Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang bertajuk Islam dan Liberalisme Pertembungan Pandangan Alam. Okey, webinar ini akan berlangsung selama 1 jam 30 minit yang mana 1 jam yang pertama akan disampaikan oleh pengisian akan disampaikan oleh penceramah kita dan 30 minit yang terakhir akan diadakan sesi soal jawab. Oleh itu saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan bolehlah meninggalkan soalan tersebut di ruangan komen di Facebook live ini. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini akan disambung kepada siri yang kedua pada minggu hadapan iaitu pada 16 Jun 10 pagi di Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pada pagi ini saya tidak berseorangan. Kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa kita iaitu Profesor Madya Dr. Khalif Muhammad A. Haris. Apa khabar doktor? Doktor sihat? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan webinar kita pada pagi ini, suka untuk saya bacakan sedikit latar belakang tetamu kita pada hari ini. Okey. Dr. Khalif merupakan berasal daripada Selangor dan telah berkahwin dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Dr. Khalif, beliau mendapat ijazah sarjana muda syariah dan pengajian Islam di Mu'tah University Jordan. Kemudian beliau menyambungkan pengajian di peringkat master, ijazah sarjana Tamadun Islam International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAD UIAM Kuala Lumpur bidang pengkhususan Tamadun Islam. Kemudian menyambung ke peringkat PhD dalam pengkhususan Tamadun Islam di ISTAD UIAM Kuala Lumpur. Segi pengalaman kerjaya, beliau pernah menjadi fellow penyelidik ATMA UKM pada tahun 2008 hingga 2010. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2017, beliau menjadi penyelaras hal ehwal akademik KSIS UKM Kuala Lumpur dan sehingga kini beliau menjawat jawatan sebagai pengarah RZS Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization Raja Zari Sofia, RZS KSIS UTM Kuala Lumpur. Okey, beliau mempunyai bidang kepakaran ada 4 iaitu pemikiran Islam, yang kedua falsafah politik Islam, yang ketiga syariah dan juga yang keempat kesusasteraan Melayu. Okey, jadi tanpa membuang masa saya ingin menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khalif untuk berkongsi ilmu kita pada hari ini. Tanpa membuang masa saya mempersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pada saudari moderator dan pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di atas jemputan ini. Jadi insyaAllah kita akan membahaskan satu tajuk yang penting khususnya pada zaman sekarang ini iaitu liberalisme, Islam dan liberalisme. Saya bagi tajuk di situ pertembungan
pandangan alam. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita lihat dan perhatikan supaya kita tidak termasuk dan terkeliru, sehingga kita boleh berubah pemikiran dan akidah kita. Jadi pada slide pertama, saya sebelum kita membahas tentang liberalisme, saya ingin mengajak tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, merenungkan hadis Rasulullah SAW. Slide yang pertama, silakan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rasulullah SAW bersabda, percepatkanlah dan perbanyakkanlah amal-amal soleh kamu, kerana akan muncul di akhir zaman nanti satu fitnah, di mana malam dia seumpama gelapnya malam. Fitnah itu seumpama gelapnya malam. Jadi tak nampak dan kita tak boleh berjalan kerana terlalu gelap malam itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang lelaki itu berpagi-pagi sebagai seorang mukmin, tetapi pada petang dia menjadi seorang kafir, ataupun pada petang dia adalah seorang mukmin dan pada paginya dia menjadi seorang kafir, dan dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Jadi itu satu malapetaka, satu fitnah, satu keadaan yang disebut dengan fitnah akhir zaman, di mana perkara yang benar tidak menjadi kelihatan lagi, perkara yang batil pula maharajalela, dan manusia sangat mudah untuk terkeliru. Jadi pada pagi dia beriman, petang dia boleh menjadi seorang kafir. Jadi terlalu cepat untuk seseorang itu berubah kepada kufur dan kepada iman. Jadi pada akhir zaman ini banyak hadis-hadis seperti ini diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panduan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita awas, supaya kita tidak mudah hanyut dalam kekeliruan. Dan apabila Dajjal masuk nanti, sudah tentu fitnah itu semakin berleluasa, sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Jadi kekeliruan menyebar luas, dan ada hadis yang menyatakan bahawa ilmu itu akan diangkat. Dan kita sudah pun melihat pada akhir zaman ini sudah semakin susah untuk kita mendapatkan ilmu yang benar, dan semakin mudah untuk seseorang itu mendapatkan ilmu yang salah, ilmu yang keliru. Jadi kebenaran menjadi kabur kerana ilmu itu diangkat, kita tak tahu mana satu yang benar. Imam Ghazali mengatakan setiap kelompok mengatakan kelompok dialah yang benar, dan ulama dibenci. Kita pun sudah melihat bagaimana kebencian terhadap ulama, orang-orang yang berilmu di kalangan umat Islam mula dibenci, sebahagiannya kerana kesilapan orang-orang yang mengaku secara palsu mengaku sebagai ulama padahal mereka bukan ulama. Dan ulama yang benar tidak boleh memperkatakan yang benar, sebab dia akan dibenci kerana kebenaran itu pahit untuk ditelan oleh masyarakat. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahawa dalam keadaan seperti ini, di mana banyak kelompok, ada 73 golongan,
maka ia umpama kita berenang di dalam lautan yang dalam dan bergelora. Bahrun amiq ghuriqa fihi al-aktharun wa ma naja minhu illa al-aqallun. Dia seperti lautan yang dalam, tidak terselamat kecuali orang yang sedikit, dan kebanyakan orang itu akan hanyut dan tenggelam. Wa kullu fariqin yaz'umu annahu an-naji. Dan setiap kelompok akan mendakwa bahawa dialah kelompok yang benar, yang terselamat. Dan Imam Ghazali juga dalam bukunya Al-Munqidh min ad-Dhalal itu mengatakan bahawa untuk kita dapat terselamat, maka kita perlu mengenali kebenaran. Kita perlu mencari ilmu yang benar daripada ilmuwan-ilmuwan yang berautoriti. Dan itulah cara dan kaedah untuk kita terselamat di akhir zaman ini. Jadi itu satu mukadimah untuk kita pergi kepada persoalan yang kita ingin bahas pada hari ini adalah cabaran liberalisme. Maka penting untuk kita lihat apa definisi liberalisme. Seterusnya. Jadi definisi liberalisme ini saya rujuk kepada Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica tahun 63, dan kita lihat sebenarnya banyak di situ definisi-definisi terhadap liberalisme dalam pelbagai buku, tetapi saya pilih Encyclopedia Britannica kerana dia adalah satu himpunan kepada banyak pandangan, dan dia merupakan satu badan menghimpunkan para cendekiawan barat untuk mereka bersepakat tentang definisi perkara-perkara penting dalam pemikiran barat. Dan di situ liberalisme disebut sebagai satu kepercayaan, creed, filosofi, falsafah hidup dan gerakan movement yang meletakkan idea kebebasan, liberty sebagai prinsip tertinggi, organizing principle, yang menggantikan peranan agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Jadi dalam definisi liberalisme sudah dijelaskan bahawa liberalisme ini bertujuan untuk menggeser, mengetepikan peranan agama dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dan dia bukan sahaja falsafah politik, dia juga adalah satu kepercayaan, satu yang dapat menggantikan agama. Jadi kalau masyarakat sebelum ini berpegang teguh kepada ajaran agama, di barat Kristian, di timur ada Islam, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Jadi agama itu tidak lagi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sebaliknya liberalisme yang mengatur, dan liberalisme meletakkan liberty, kebebasan individu itu sebagai prinsip tertinggi, mengalahkan prinsip-prinsip yang lain, bahkan prinsip kebenaran, keadilan, semua itu mesti ditafsirkan dengan prinsip dan idea kebebasan. Jadi hakikat bahawa liberalisme bukan hanya suatu falsafah politik, tetapi juga merupakan sistem kepercayaan dan falsafah hidup, bahkan suatu gerakan yang berusaha untuk merubah sistem negara meskipun melalui revolusi, dinyatakan dalam ensiklopedia ini. Jadi tuan-tuan boleh rujuk Encyclopedia Britannica, dan di situ dijelaskan bahawa perubahan walaupun melalui revolusi, kalau perlu, itulah yang perlu dilakukan. Seterusnya. Jadi kita kemudian kita perlu melihat kepada perkembangan bagaimana liberalisme ini muncul di barat. Apa penyebabnya kemunculan liberalisme ini? Kalau kita lihat zaman reformasi, Martin Luther abad ke-16, kemudian John Locke abad ke-17, awal 18, semua ini adalah tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pada awalnya sekularisme dan liberalisme.
Martin Luther contohnya dia memisahkan antara kuasa agama dengan kuasa pemerintahan, kuasa negara. Satu reformasi baru yang diperkenalkan pada abad ke-16, kerana bagi dia apabila agama itu campur tangan dalam urusan politik, dia memberi kesan yang negatif kepada agama dan kepada politik. Jadi bagi dia solusinya adalah dipisahkan. Jadi, itu antara perkara yang timbul pada masa itu kerana agama telah disalahgunakan oleh agamawan. Jadi Martin Luther banyak mengkritik gereja, ada 95 thesis di mana Martin Luther mengkritik penyalahgunaan Pope dan agamawan terhadap agama, sehingga sebenarnya adalah kepentingan mereka dan kepentingan duniawi yang mereka cari, sedangkan masyarakat dan agama itu sendiri terabaikan. Jadi banyak penyelewengan dilakukan oleh agamawan, dan kerana itu agamawan dikritik dan akhirnya agama tidak boleh campur lagi dalam urusan politik. Jadi kita tahu di barat berlaku yang disebut dengan Dark Age atau Classical Age, zaman kegelapan apabila agama memerintah dan agama bersekongkol dengan negara, dan berlaku apa yang disebut teori divine right of kings, di mana penindasan teokrasi pemerintahan kuku besi dilakukan atas nama agama dan mendapat dukungan agamawan, Pope, gereja. Mereka mendukung pemerintahan teokrasi dan kuku besi terhadap masyarakat. Kerana itu masyarakat barat mundur. Abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15. Abad ke-15 barulah mereka telah mengkaji sebahagiannya di Cordoba, Granada, dan mereka mengkaji falsafah Yunani, falsafah Islam, maka mereka belajar. Di situ John Locke contohnya memperkenalkan idea-idea seperti rule of law, limited government, bahkan representative government, constitutionalism, protection of natural rights, toleration. Semua ini John Locke pelajari daripada sarjana-sarjana Muslim. Bahkan dalam toleration disebutkan dengan jelas bahawa orang Eropah mesti malu bagaimana gereja, dua gereja yang zaman John Locke itu Protestan dengan Katolik sudah mempunyai gereja masing-masing, dan berlaku peperangan puluhan tahun, 30-50 tahun di antara gereja-gereja ini dan negara-negara yang mendukung gereja yang berbeza. Jadi pertumpahan darah begitu banyak berlaku di Eropah akibat perbezaan antara mazhab dalam agama Kristian. Maka John Locke kata kamu patut malu di mana dua gereja yang sama berperang di barat, di Eropah, di Konstantinopel, Turki, Istanbul pada ketika itu. Dua gereja yang sama berperang itu hidup aman damai dalam pemerintahan orang Islam. Maka jelas bahawa John Locke mempelajari sistem pemerintahan Islam dan melihat bahawa toleransi yang dilakukan oleh orang Islam terhadap penganut agama-agama lain itu patut menjadi contoh kepada masyarakat Eropah itu pada abad ke-17. Jadi semua idea-idea ini yang John Locke berikan. Kalau kita lihat Imam Mawardi bercakap tentang representative government, Imam Al-Juwaini constitutionalism, Imam Al-Ghazali, semua mereka bercakap tentang perlunya pemerintahan itu mendengar dan mempunyai sifat check and balances, di mana ada kelompok yang boleh mengkritik kerajaan, dan itu bukan lagi perkara yang baru, sudah diamalkan ribuan tahun dalam sistem pemerintahan Islam. Liberalisme kemudian tertumpu kepada idea kebebasan mutlak. Jadi pada asalnya dia adalah idea untuk membebaskan masyarakat barat daripada penindasan
dan pemerintahan kuku besi, tetapi kemudian mereka inginkan satu kebebasan yang mutlak, bukan saja bebas daripada pemerintahan kuku besi, tetapi juga bebas daripada pemerintahan dan bahkan kongkongan agama, iaitu dinamakan dengan sekularisme, kongkongan agama dalam kehidupan. Jadi kerana agama dengan sains dilihat bertolak belakang, berlawanan, jadi agama perlu dibuang jauh daripada kehidupan supaya sains dapat maju. Jadi oleh kerana itu mereka sangat mendewakan kebebasan. Liberty is the axis of the universe. Dalam buku Scruton, Liberty and Civilization, Michael Novak mengatakan bahawa kebebasan adalah paksi alam semesta. Jadi nampak jelas bagaimana mereka mendewakan kebebasan, bukan lagi kebenaran atau keadilan, tapi kebebasan, prinsip yang tertinggi. Jadi kita lihat di sini bahawa Barat telah lari daripada satu ekstrim, keadaan yang ekstrim di mana tidak ada kebebasan sama sekali, kepada satu ekstrim yang lain di mana kebebasan adalah segala-galanya. Berbanding dengan Islam, kalau kita lihat kedatangan Islam itu sendiri sudah membebaskan manusia daripada kejahilan, daripada kekeliruan, daripada penyembahan sesama manusia, penyembahan pada benda-benda yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan mudarat, kepada penyembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sebenar. Itu adalah satu pembebasan daripada kepercayaan yang karut, mitologi, superstition, kepada kepercayaan yang benar. Itu maknanya Islam itu liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, membebaskanlah di situ, maknanya mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi kita tidak perlukan kebebasan dalam pengertian Barat kerana Islam sendiri sudah datang dengan proses pembebasan manusia. Tapi ia adalah pembebasan yang benar. Kalau kita lihat di sini, kebebasan yang dicanangkan oleh Barat itu kebebasan yang salah. Jadi yang dilawan adalah agama. Liberalisme adalah gerakan perlawanan terhadap gereja. Kalau kita lihat memang gereja melakukan satu kesalahan yang besar, tetapi bukan agama. Jadi gereja di sini disamakan dengan agama, dan agama Kristen disamakan, digeneralisasikan dengan semua agama, juga perlu diubah, perlu disekularisasikan. Jadi seolah-olah dosa yang dilakukan oleh gereja juga dilakukan oleh agama-agama lain, oleh agamawan-agamawan dan ulama orang Islam, padahal ia tidak berlaku dalam sejarah Islam, dia hanya berlaku dalam sejarah Barat. Sistem feudal dihapuskan, golongan bangsawan, sistem beraja, sistem pendidikan, sistem penapisan, semuanya itu yang cara lama ditukar dengan cara baru. Jadi satu revolusi yang besar-besaran berlaku, dan agama memainkan peranan yang besar dalam cara lama dan cara baru ini. Kebebasan, sekularisme dan liberalisme memainkan peranan yang besar dalam membentuk worldview, pandangan alam Barat pada hari ini. Liberalisme adalah antitesis kepada agama, lawan kepada agama. Dalam konteks Barat itulah maksud liberalisme. Jadi tidak mungkin ada liberalisme dengan agama. Salah satu. Jadi liberalisme Islam itu satu perkara yang tidak mungkin berlaku. Islam dengan liberalisme dicampurkan, tak mungkin ada. Jadi sama ada kita memilih liberalisme ataupun memilih Islam. Begitu juga di Barat, kalau kita lihat liberalisme telah merubah agama. Jadi agama yang sesuai dengan liberalisme, dia telah mencairkan identitinya. Jadi liberalisme adalah antitesis kepada agama. Sama ada agama ikut liberalisme ataupun liberalisme itu
diislamkan. Bagi golongan liberal, kepastian adalah khurafat. Tidak mungkin ada kepastian. Agama mengajarkan kepastian, liberalisme mengajarkan relativisme, sebab kebenaran dan ilmu itu adalah produk manusia sepenuhnya. Oleh kerana ia produk manusia, maka tidak ada kebenaran yang mutlak. Voltaire pada abad ke-18, tokoh revolusi Prancis, mengatakan it is vitally important to doubt every fact and to challenge all authority. Semua authority, authority agama, authority ilmu, authority pemerintahan, semua mesti dicabar. Kita tak boleh ikut apa sahaja yang dikatakan oleh authority, mesti dicabar. Itu semangat liberalisme yang muncul di Perancis pada abad ke-18. John Stuart Mill pada abad ke-19, tokoh yang pada hari ini sangat berpengaruh adalah John Stuart Mill. Dia menulis tentang On Liberty, dia menulis tentang utilitarianisme, dan dia di situ mengatakan bahawa society should allow all individuals the freedom to pursue happiness. Individuals are free to think and act as they please. Jadi di sini falsafah liberalisme ini mendapatkan bentuknya yang pasti. Jadi ideolog yang paling besar saya lihat adalah John Stuart Mill. Bahkan masyarakat tak boleh mengekang Tuhan, apalagi masyarakat pun tak boleh bagi tahu. Jadi apa sahaja yang disepakati oleh masyarakat, undang-undang itu adalah kesepakatan masyarakat, dan undang-undang mesti memberikan kebebasan kepada individu untuk berfikir dan melakukan apa sahaja yang diinginkan, dan apa sahaja yang diinginkan itu akan mendatangkan kebahagiaan, sebab kebahagiaan dalam utilitarianisme adalah greatest good for greatest number of people. Semua yang baik dan semua yang diinginkan oleh ramai orang itulah kebaikan, dan itulah yang menjamin kebahagiaan. Seterusnya kita lihat bahawa John Stuart Mill mengatakan bahawa tidak ada satu kuasa yang berhak untuk mendiktate, untuk mengarahkan individu, sebab individu itu sendiri mempunyai kuasa terhadap dirinya sendiri, kuasa yang absolute terhadap dirinya sendiri. His independence is of right, absolute, over himself, over his body, his own body and mind. The individual is sovereign. Jadi tidak ada kuasa yang tertinggi, sovereignty, terhadap seorang individu melainkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak mempunyai kuasa kepada individu untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Jadi sebab itu agama dipinggirkan. Jadi asalkan seorang individu itu tidak mencederakan orang lain, maka ia perlu diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja. Jadi HAM principle itu apabila seorang itu mencederakan orang lain. Kalau saya tidak mencederakan orang lain, saya patut diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja. Self-concerning, self-regarding act. Jadi seorang itu melakukan homosexuality, pelacuran, perjudian, merubah gendernya, pornografi, semua ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh individu yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Dan kalaupun berkenaan dengan orang lain itu atas dasar suka sama suka. Jadi tidak ada orang yang dianiayai. Oleh sebab itu perlu diberikan kebebasan. Dan kalau ia sekalipun dianggap satu kesalahan moral, ia adalah kesalahan yang melibatkan diri sendiri, dan orang tidak ada paksaan terhadap orang-orang tersebut, maka tidak patut diberikan hukuman. Negara tidak boleh menghukum individu yang dikatakan melakukan kesalahan-kesalahan moral. Jadi semua ini adalah kesalahan-kesalahan pribadi. Kita pun tahu beberapa tahun kebelakangan ini muncul satu istilah dosa pribadi. Ini satu kesan daripada
fahaman liberalisme di mana ada orang Islam berpandangan bahawa kalau orang tu pun melakukan homosexuality, pornografi, pelacuran, semua itu adalah dosa-dosa pribadi. Bahkan di kalangan agamawan, bahkan orang Islam, cendekiawan Muslim, ada yang mengatakan bahawa itu adalah dosa pribadi. Lebih baik negara menumpukan pada dosa-dosa awam, bukan dosa pribadi. Biar dia urusan dia dengan Tuhan. Maka kalau kita lihat pemikiran seperti ini akan merombak hukum hakam syariah yang sudah menegaskan bahawa contohnya minum arak perlu dihukum, orang yang berzina perlu dihukum, orang murtad perlu dihukum, orang yang melakukan perjudian dan sebagainya. Semua suatu dosa yang ada hukumannya dalam syariah, dan mahkamah syariah di negara kita masih lagi mempunyai hukuman-hukuman tersebut. Dan kalau kita lihat ada tangkapan-tangkapan oleh penguatkuasa agama di negeri-negeri di mana orang melakukan perkara-perkara maksiat ini boleh ditangkap dan boleh dihukum, walaupun hukumannya itu tidaklah sepenuhnya seperti yang diinginkan dalam syariat. Sebab kita sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ada penambahbaikan dalam sistem mahkamah syariah. Seterusnya, jadi penting untuk kita melihat bagaimana orang dan masyarakat barat yang liberal melihat kepada kehidupan yang disebut dengan naratif liberalisme ataupun pandangan alam liberal dan sekular. Mereka melihat kehidupan itu sebagai satu tragedi. Mereka hidup di dunia ini adalah satu tragedi bagi masyarakat liberal dan sekular. Sebab itu mereka mahukan kehidupan yang bebas, mahukan hiburan untuk melupakan tragedi itu. Kenapa tragedi? Sebab manusia menderita dan kita akan mati, dan banyak manusia dalam kemuncak hidupnya tiba-tiba dia menderita penyakit dan sebagainya, dan Tuhan membiarkan manusia berada dalam tragedi. Jadi Tuhan menghukum manusia. Itu dalam mitos Sisyphus dinyatakan dalam falsafah Yunani, bagaimana Tuhan Zeus itu menghukum Sisyphus kerana dosanya menolak batu yang besar dari bawah bukit ke atas bukit, sampai di atas kemudian disuruh untuk melepaskannya, dan begitulah dihukum seterusnya untuk menolak dari bawah ke atas dan dilepaskan. Jadi hidup ini adalah satu hukuman daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan maha pengasih lagi, maha penyayang seperti mana yang dilihat dalam pandangan alam Islam. Jadi manusia ini terbelenggu. Manusia hidup dalam belenggu-belenggu yang tidak maju tanpa sekularisme dan liberalisme. Dalam konteks barat, mereka dapat membuktikan bahawa masyarakat barat bebas daripada belenggu itu dengan falsafah sekularisme dan liberalisme. Jadi belenggunya apa? Belenggu agama. Agama dianggap sebagai belenggu. Berlakunya totalitarianisme agama, agama penyebab persengketaan dan peperangan dalam masyarakat barat. Pemerintahan kuku besi, despotisme, sistem feudal yang juga diasahkan oleh agama. Tiada hak asasi, sekularisasi adalah satu kemestian, bebas daripada kawalan agama, sains menggantikan agama. Jadi kalau sebelum ini masyarakat barat berpegang kepada wahyu, kepada ajaran Bible contohnya, jadi pada hari ini masyarakat barat berpegang kepada sains, dan sains itu sains yang sekular. Bagi kita tidak ada pertentangan antara sains dengan agama. Bagi mereka sains dengan agama sentiasa bertentangan. Maka masyarakat perlu memilih, manusia perlu memilih sains dan bukan agama.
falsafah baru. Jadi liberalisme menjadi satu falsafah baru yang mendefinisikan hakikat manusia, kemerdekaan daripada cengkaman agama, Tuhan dan wakil Tuhan. Liberalisme bagi Barat adalah kemajuan, sama dengan kemajuan. Tanpa liberalisme tidak ada kemajuan. Dalam Islam pula kita perlu lihat perbandingan di sini, bagaimana masyarakat Barat melihat kepada agama, bagaimana kita melihat kepada agama dan kehidupan. Kehidupan bagi Islam, bagi orang Islam adalah penuh dengan rahmat yang perlu disyukuri. Bahkan kita hidup ini adalah satu anugerah yang sangat besar. Dalam surah, dalam Al-Quran disebutkan, Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi suatu nikmat yang Allah peringatkan bahawa kehidupan ini adalah satu nikmat yang besar. Agama adalah rahmat Tuhan kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan jalan kebahagiaan, tak ada kebahagiaan tanpa agama. Jadi kebahagiaan yang dicari tanpa agama adalah kebahagiaan yang semu. Sebenarnya dia bukanlah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sebenar adalah ketenangan hati, kebahagiaan kedamaian hati, itu tidak dapat dicapai dengan materialisme dan kebendaan. Dalam Islam tiada golongan agama dalam pengertian Barat seperti clergy itu. Sebab clergy ini dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan tak berdosa, maksum, dan dia boleh mengampunkan dosa orang lain. Jadi begitu dia mendakwa sesuatu yang palsu, mewakili Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah diwakilkan oleh siapa-siapa, kelompok-kelompok tertentu. Otoriti ulama tidak mutlak dalam Islam. Ulama berdosa, tidak ada ulama yang maksum, dan pandangan mereka bukan absolut mutlak. Jadi dia boleh saja silap dan ulama lain boleh saja menegur. Tidak ada ulama yang benar selama-lamanya pada semua perkara, tidak. Tidak ada religious authoritarianism, maknanya suatu kuasa mutlak agamawan, tidak ada. Ikhtilaf ulama dalam Islam adalah rahmat, dalam hal furu' adalah rahmat. Dalam akidah tak boleh, dalam hal furu' itu adalah rahmat. Jadi kita lihat ulama berbeza-beza pendapat dalam penafsiran beberapa ayat yang memerlukan pandangan mengikut kefahaman dan ilmu masing-masing. Jadi dalam Islam tiada pertentangan antara agama dengan sains, wahyu dengan akal. Bahkan saintis-saintis Muslim adalah agamawan-agamawan seperti Al-Biruni, Ibnul Haytham. Mereka adalah saintis-saintis yang contohnya Al-Biruni bercakap tentang heliocentrik, bukan geocentrik. Itu Galileo pada abad ke-16 baru bercakap tentang pusat alam matahari dan bukannya bumi. Itu padahal Al-Biruni telah memperkatakan itu pada abad ke-10, 11 Masehi. Mereka hanya bercakap dan mula mengetahui perkembangan sains ini pada abad ke-16, 17. Islam adalah rahmat kepada seluruh umat manusia, tidak kaku, dan dia sesuai sepanjang zaman. Ada aspek yang tetap, thawabit, ada aspek yang berubah, mutaghayyirat, yang disebut oleh Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud sebagai dynamic stabilism. Jadi sebab ada unsur thawabit dan mutaghayyirat ini, maka dia sesuai sepanjang zaman, dia tidak rigid. Ada orang ingin merigidkan Islam, tapi Islam dan syariah itu tidak rigid. Syariah, contohnya kita mengalami krisis alam sekitar, maka syariah boleh bercakap tentang krisis alam sekitar, boleh mengharamkan sesuatu walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dadah contohnya tak ada zaman Rasulullah, kita boleh haramkan
berdasarkan pada panduan daripada syariat. Kebahagiaan manusia dengan mematuhi perintah Allah bukan dengan menyisihkan agama. Jadi sebaliknya dalam Islam bukannya mengikut hawa nafsu, tapi justru tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kebahagiaan. Justru kalau kita ikut hawa nafsu, kita terbelenggu dengan hawa nafsu, maka kita menjadi hamba kepada hawa nafsu dan kita akan hilang, sesat. Jadi kalau dalam liberalisme, kebebasan individu adalah segala-galanya. Dalam Islam, kebebasan individu ini perlu diawasi, kerana dia boleh menyebabkan kemudaratan. Maka ada prinsip yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Mathalul qaimi fi hududillah wal waqi' fiha kamathil qaumin istahammu ala safina." Jadi orang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti orang yang dalam sebuah kapal. Maka sebahagian orang dalam kapal itu dia tidak mahu pergi ke atas, dia berada di bawah, dia menebuk lubang di bawah untuk mendapatkan air. Maka Rasulullah SAW, kalau orang lain membiarkan perbuatan itu, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqina fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan orang-orang ini, maka mereka semua akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Jadi kalau mereka itu dihalang, maka mereka akan selamat dan semua mereka akan selamat. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh membiarkan segelintir orang ini merosakkan keseluruhan masyarakat. Kerana apa yang mereka lakukan, walaupun mereka katakan hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri, tetapi dia memberi keburukan kepada orang lain. Perbuatan moral itu kalau dibiarkan berleluasa, dia akan menjadi keburukan. Dia akan menyebar luas dan sehingga semua orang terpengaruh. Kapal boleh tenggelam akibat perbuatan segelintir orang yang berfikiran sempit dan mementingkan diri sendiri. Itu mafhum daripada hadis Rasulullah SAW. Maka kita perlu memastikan masyarakat mengambil peranan dalam memastikan bahawa maksiat dan hal-hal yang ditegah oleh syariat itu mesti dikawal supaya dia tidak merebak. Kalau dia dilakukan dalam rumah sendiri secara tertutup, tidak diketahui oleh orang lain, kita tak boleh melakukan apa-apa. Kita tak boleh mengintip, kita tidak boleh pasang CCTV dalam bilik contohnya. Tapi kalau benda itu berlaku di luar, boleh memberikan satu persepsi yang negatif di luar, menjadi satu tanda tanya masyarakat. Tak berkahwin contohnya, duduk dalam satu rumah, maka itu adalah satu perkara yang perlu ditegak. Kegagalan masyarakat mencegah kemungkaran akan menyebabkan keseluruhan masyarakat menanggung dosa dan maksiat berlaku dengan berleluasa. Seterusnya, saya bagi contoh di sini beberapa contoh bagaimana liberalisme ini telah mempengaruhi ramai orang, termasuk cendekiawan-cendekiawan Muslim. Pada abad ke-19, abad ke-20 dah mula muncul golongan yang disebut dengan golongan modernis, yang melihat Barat sebagai model kerana terpesona dengan kemajuan Barat. Terpesona dengan kemajuan Barat. Jadi teori-teori Barat, idea-idea Barat dah mula mempengaruhi sebahagian orang Islam. Muhammad Abduh yang dikenal dengan bapa modernisme Islam telah mula menolak autoriti ijma'. Bahkan hadis, bahagian hadis juga dipertikaikan oleh golongan modernis. Kalau kita lihat Qasim Amin,
Mahmud Taha, Taha Hussein, semua ini adalah tokoh-tokoh modernis yang mempunyai pengaruh di negeri-negeri Arab dan seterusnya di negara-negara umat Islam. Dan mereka berusaha antara lain memodernkan pendidikan Islam yang tradisional dilihat kolot. Mereka mahu pendidikan yang moden dengan membuang tradisi ilmu tasawuf, ilmu kalam dianggap bid'ah. Jadi muncul tanggapan-tanggapan liar bahawa ilmu-ilmu yang berkembang setelah zaman Rasulullah dan sahabat semua perlu dibuang. Kalau macam tu ilmu hadis pun perlu dibuang. Sebab ilmu hadis tidak ada zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Jadi semua ilmu yang tak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat tak boleh dipelajari. Jadi ini satu pemikiran yang dangkal dan mengatakan bahawa hanya Al-Quran dan As-Sunnah sahaja yang perlu dirujuk. Yang lain-lain ulama perlu ditolak. Ini adalah satu pendekatan golongan modernis. Kasim Amin, hijab adalah budaya bukan suruhan agama. Wanita Islam ditindas dengan adanya hijab, adanya tudung ini. Jadi tudung adalah simbol penindasan terhadap kaum wanita. Maka orang Islam perlu membebaskan kaum wanita daripada perlu berhijab dan bertudung. Seterusnya. Muncul pada abad ke-20 tokoh-tokoh neo-modernis seperti Fazlur Rahman tahun 70-an. Lebih cenderung lebih lagi mendukung idea dan falsafah sekularisme dan kaedah ilmiah barat. Bagaimana barat mentafsirkan agama, mentafsirkan ilmu di barat, bagaimana seperti itulah umat Islam digalakkan untuk memahami agama dan mentafsirkan teks-teks agama. Fazlur Rahman mendukung idea sekularisasi agama. The entire body of the Sharia must be subjected to fresh examination in the light of the Quranic evidence. Syariah itu perlu dirubah. Jadi bagi dia syariah bertentangan dengan bukti-bukti daripada Al-Quran, pemahaman daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa yang difahami oleh umat Islam dilaksanakan umat Islam, syariah yang dilaksanakan umat Islam itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagi Fazlur Rahman, Al-Quran itu adalah prinsip-prinsip umum, tidak ada hukuman-hukuman yang khusus dalam syariah, dalam Al-Quran. Classical Muslim law is largely secular, for it is clearly the work of Muslim legis. Itu jadi syariah adalah karya ataupun ciptaan ulama. Jadi bagi dia tidak ada syariah zaman Rasulullah SAW. Rahman memperkenalkan historisisme. Jadi Al-Quran itu difahami sebagai teks sejarah dan hermeneutika, produk budaya sebagai kaedah baru dalam memahami dan mentafsirkan teks. Seterusnya, jadi apa itu hermeneutika? Maka ini kaedah baru yang diperkenalkan untuk sebenarnya adalah diperkenalkan oleh sarjana barat untuk memahami teks Bible yang dianggap bermasalah. Sebab Bible banyak bercerita tentang apa yang disebut sebagai mitos, legend, superstition, bagaimana Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, dan semua itu adalah mitos-mitos, dan bagaimana perkara-perkara itu harus ditafsirkan. Kadang-kadang berlawanan antara realiti dengan teks, maka perlawanan atau contradiction ini dapat diharmonikan. Itu adalah satu pendekatan hermeneutik. Semua kitab suci adalah produk sejarah dan budaya, tidak mutlak kebenarannya. Bible bagi dia adalah walaupun asal usulnya mungkin wahyu daripada Tuhan, tapi bagi mereka kesuciannya dipertikaikan. Tidak ada karya yang mutlak daripada Tuhan. Maka sebagai karya yang menggunakan bahasa manusia, dia berkembang dalam sejarah, maka bahasa manusia itu terhad dia punya kemampuannya.
maka oleh sebab itu pentafsirannya berbeza-beza. Khalid Abdul Fadl juga memperkenalkan idea ini supaya Al-Quran difahami dengan kaedah hermeneutik. Jadi tidak ada pentafsiran yang mutlak terhadap Al-Quran, tidak ada pentafsiran yang satu-satunya yang benar. Semua pentafsiran adalah relatif. Jadi sebab itu mereka tidak perlu lagi merujuk pada ulama dalam mentafsirkan Al-Quran. Gadamer di barat, pendukung hermeneutics, mengatakan bahawa we cannot ever really know the intention of the original author, especially if the author lived centuries ago in a different culture. Sebab author, penulisnya hidup 1400 tahun yang lalu dalam konteks Al-Quran, 2000 tahun yang lalu dalam konteks Bible, maka kita tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh penulis kitab suci itu. Sebab itu tidak ada pentafsiran yang objektif, semua pentafsiran adalah subjektif. Seterusnya. Jadi golongan liberal muncul pada akhir abad ke-20. Nasr Hamid Abu Zaid, bahasa dari Mesir, duduk di Holland, Belanda, mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah pengarang bersama Al-Quran. Al-Quran adalah produk sejarah. Al-Quran adalah produk sejarah Muntaz Thaqafi. Jadi Nabi Muhammad sebab dia yang melaporkan Al-Quran, jadi Al-Quran itu adalah mengikut bahasa dia sendiri sebagai manusia. Jadi Al-Quran itu muta'annas, dia menjadi teks manusiawi, termanusiakan. Al-Quran itu termanusiakan sebab dia menggunakan bahasa manusia. Maka Al-Quran itu adalah produk budaya, Muntaz Thaqafi. Jadi sebagai produk budaya, Al-Quran seperti buku-buku lain. Dia boleh kita edit, dia boleh kita ubah suai, dan boleh kita fahami dengan makna-makna yang berbeza. Ini satu pandangan yang serius, yang bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan sejarah Islam 1400 tahun lebih. Bagaimana Al-Quran adalah disepakati sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ragu sama sekali, dalam Al-Quran juga mencabar, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kalau kamu dapat datangkan satu ayat, satu surah yang setanding dengan Al-Quran, maka kamu boleh mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah karya manusia. Tetapi sampai sekarang kita tahu mukjizat Al-Quran tidak pernah dapat dicabar. Tak ada yang dapat menyaingi Al-Quran. Keindahannya, fakta-fakta kebenaran yang terkandung di dalamnya, semuanya menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam manusia. Jadi ini pandangan-pandangan yang jelas bertentangan dengan agama Islam. Arkun mengatakan bahawa Mushaf Utsmani ditulis untuk tujuan politik. Ada kepentingan politik di situ. Sayyidina Utsman, kita tahu, mengumpulkan Al-Quran dan menghapuskan Al-Quran yang tidak bersesuaian dengan Mushaf Utsmani. Sebab Al-Quran yang tersebar luas, boleh jadi dia mengalami pelbagai cara penulisan teksnya, maka perlu ada satu penyeragaman. Apa Al-Quran yang disepakati, yang ditulis di zaman Rasulullah SAW oleh para sahabat, nah itulah yang perlu dipertahankan supaya semua umat Islam tidak berbeza dalam memahami dan membaca Al-Quran. Itu penting sekali. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bukan kepentingan politik, apalagi kepentingan pribadi, tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat.
Jadi perlu mendalami ilmu-ilmu tanpa perlu Al-Quran boleh ditafsirkan tanpa perlu mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. An-Naim mengatakan mendukung sistem pemerintahan sekular. I need the state to be neutral regarding religion so that I can be Muslim by my own free conviction and not out of fear of the coercive power of the state. Jadi kebebasan individu itu penting dan tak boleh ada satu pun undang-undang yang memaksakan orang Islam untuk patuh kepada hukum hakam tertentu. Bagi An-Naim, kerajaan sekular adalah jalan terbaik untuk melaksanakan syariah. Jadi syariah bagi dia adalah yang dicipta oleh manusia, bukan syariah yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang disepakati oleh para ulama. Jadi kita nampak tokoh-tokoh ini, Abdullah Naim banyak datang ke Malaysia dan selalu dijemput oleh organisasi dalam negara seperti Sisters in Islam di sini yang mengutip kata-kata Naim di atas. Seterusnya, jadi tokoh-tokoh ini sudah pun mempunyai ramai pengikut di negara kita. Abu Zaid, sekularisme dan sekularisasi dan liberalisme mengatakan bahwa innal ilmaniyah hil himayah al haqiqiyah li hurriyatil ad-din wal aqidah wal fikr wa hurriyatil ibtida'. Yallati tuharrirul insan min al-ittihad ad-dini min mabadi' al-ilmaniyah annahu la sultan 'ala al-aqli ghaira al-aql. Jadi bukan wahyu yang berkuasa tetapi akal manusia yang berkuasa. La yumkin an yadhhadul mujtama' illa ala asasin ilmani. Tidak mungkin masyarakat itu bangun tanpa asas-asas sekular. Jadi dukungan kepada sekularisme, dan sekularisme kita tahu bahawa dia berusaha untuk membebaskan manusia daripada pengaruh agama. Muhammad Syahrur mengatakan bahawa iman, konsep iman dan Islam, rukun iman dan rukun Islam itu adalah ciptaan para ulama. Jadi bertentangan dengan Al-Quran bagi dia. Al-asas fil hayal ibahah. Pada asasnya dalam kehidupan ni semuanya boleh. Wa sahibul haq fil al-wahid fit tahrim huwa Allah. Hanya Allah yang boleh mengharamkan suatu, bukan ulama. Ya. Jadi semua fatwa-fatwa itu semuanya tidak memberikan satu makna pun. Jadi kita nampak di sini penentangan terhadap otoriti para ulama. Padahal Rasulullah SAW banyak berpesan tentang kepentingan kita menghormati ulama, mendengar ulama, sebab mereka adalah pewaris para nabi. Ibn Ashur yang juga sebenarnya seorang modernis ditentang oleh golongan neo-modernis dan liberal. Hukuman murtad adalah ijma' para ulama. Ibn Ashur tidak sekata dengan golongan neo-modernis pada hari ini yang ingin merubah hukuman murtad. Bagi dia yang suatu yang perkara yang telah diijma'kan tak boleh diubah. Ada golongan neo-modernis pada hari ini yang seperti Taha Jabir Al-Wani mengatakan bahawa tidak ada ijma' dalam kes hukum murtad. Bahkan Al-Quran tidak menyebut apa-apa hukuman duniawi dalam bukunya La Ikraha Fiddin. Hadis yang dirujuk oleh para ulama itu adalah bermasalah. Jadi hadis-hadis la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wal at-tariku lidinhi al-mufariqu lil jamaah. Jadi man baddala dinahu faqtuluh. Ini hadis-hadis yang dirujuk jelas mengatakan bahawa hukuman murtad itu suatu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu dipertikaikan kesahihannya. Hadis bahkan bagi dia hanya boleh diterima apabila bersesuaian dengan Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran tak menyebut, maka hadis yang menyebut dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Ini lebih cenderung kepada fahaman Quranis
Al-Quraniyun yang mengatakan hanya Al-Quran sahaja yang patutnya menjadi rujukan. Muhammad Humam dalam artikel dalam Islamiyatul Ma'rifah Triple IT mengatakan bahwa Ibnu Ashur telah terkeliru. Nas yang dirujuk adalah dalam hukuman murtad itu terlalu keras, bertentangan dengan message Al-Quran yang tasam dan rahmah. Jadi mereka ini seperti perangai orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Apa-apa ayat yang bersesuaian dengan kehendak mereka, mereka ambil. Apa yang bertentangan dengan kehendak mereka, mereka buang. Jadi pendekatan ini adalah berbahaya kepada agama Islam. Seterusnya. Jadi saya akan habiskan dalam 5 minit lagi. Seterusnya. LGBT kita nampak ada beberapa ilmuwan Muslim, cendekiawan Muslim yang mendukung baik secara senyap maupun secara terang-terangan. Musdah Mulia mengatakan bahawa jika hubungan sesama jenis homo, baik gay maupun lesbian, sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, yang kasih sayang dan selamat, mawaddah dan rahmah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka hubungan tersebut dapat diterima. Ini seorang profesor di Indonesia, profesor pengajian Islam di Indonesia, mengatakan bahawa perkahwinan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, gay dan lesbian, itu perlu dibenarkan kerana dia mendatangkan mawaddah dan rahmah. Jadi maqasid dia itu sahaja. Jadi ini sangat berbahaya dalam Islam. Banyak hukum yang telah jelas ingin dirombak. Tarik Ramadan atas dasar kebebasan, maka semua itu adalah dianggap kebebasan berekspresi, kebebasan pribadi. Negara tak boleh campur tangan. Seterusnya. Mustafa Akyol dalam yang sebelah kanan itu adalah artikel dalam New York Times, sebelah kiri dalam bukunya Islam Tanpa Keekstriman. Di situ jelas beliau mendukung homoseksualiti, dan dia banyak datang ke Malaysia. Seterusnya. Ciri-ciri liberalisme. Yang pertama, sekularisme dan sekularisasi. Kalau kita nak tahu apakah ini pemikiran liberal ataupun tidak, maka saya berdasarkan kajian saya berbelas tahun, ya, lebih 15 tahun saya telah mengkaji liberalisme ini. Ada buku yang ditulis pada tahun 2006, 2004 saya tulis artikel Akar Pemikiran Islam Liberal, terbitkan semula pada 2009, dan ada artikel yang terbaru saya ingat 2018 tentang liberalisme Islam dan liberalisme. Jadi saya mengambil kesimpulan bahawa paling kurang ada 12 ciri-ciri pemikiran liberalisme di sini. Yang pertama sekularisme dan sekularisasi, yang kedua pluralisme agama. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan bahas pluralisme agama. Yang ketiga, Al-Quran sebagai produk budaya, kita dah sebutkan tadi, dan hermeneutika sebagai kaedah tafsiran baru, tak perlu lagi rujuk kitab-kitab tafsir. Keempat, perombakan syariah atau hukum Islam. Kelima, mempertikaikan otoriti hadis. Keenam, kebebasan berijtihad tanpa disiplin ilmu, siapa sahaja boleh berijtihad dari bidang apapun. 7, penolakan terhadap ulama dan otoriti ilmu, otoriti negara, mereka tolak. Manusia perlu bebas. Itu dalam kes COVID ada orang mempertikaikan kenapa negara menghadkan kebebasan individu untuk keluar, untuk balik kampung dan sebagainya, kerana itu bertentangan dengan kebebasan individu, walaupun atas nama untuk keselamatan awam. Nombor 8, feminisme dan kesetaraan gender, yang mengatakan bahawa lelaki perempuan mesti sama hak
tak boleh dibeza-bezakan, lelaki tak boleh ada menjadi ketua negara, ketua rumah tangga, lelaki tak boleh jadi imam sahaja, perempuan pun boleh jadi imam. Itu semua adalah di antara fahaman feminisme dan kesetaraan gender. 9, rasionalisme sekular, pendewaan akal rasional, semuanya mesti diterima oleh akal. Suatu yang tak boleh diterima oleh akal, bertentangan dengan akal, adalah tidak benar. Ukurannya adalah akal rasional manusia. Nombor 10, hak asasi sekular. Murtad dianggap sebagai satu kebebasan beragama dalam hak asasi sekular tersebut. Juga homoseksualiti sebagai satu hak asasi. Demokrasi liberal, idea equality dan penyamarataan manusia. Kenapa ada profesor mendapat tempat yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar? Mereka mahukan equality, persamaan. Profesor dengan pelajar sama sahaja. Tak boleh ada keistimewaan bagi profesor. Ulama dengan orang awam sama sahaja. Tak ada orang awam mesti dengar pendapat ulama. Itu adalah faham equality dan itu bersesuaian dengan prinsip demokrasi liberal yang meletakkan semua orang sama. 12, nilai-nilai liberal seperti homoseksualiti, transgender, pelacuran, pornografi sebagai kebebasan individu. Dan mereka mendukung nilai-nilai ini untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam. Seterusnya, ada fatwa. Tentang liberalisme ini dalam negara kita akan pergi pada itu. Jadi kesimpulan di sini, ancaman liberalisme pertama, menyisihkan agama daripada kehidupan baik awam maupun publik, awam maupun pribadi. Jadi agama tak boleh mencampuri kehidupan publik, awam, dan tidak boleh juga mempengaruhi kehidupan pribadi. Maknanya pribadi mesti diberikan kebebasan. Tak boleh contohnya orang homoseksual dihukum karena itu adalah kehidupan pribadi. Jadi agama disisihkan daripada kehidupan. Menisbikan nilai-nilai murni dan agama. Nilai-nilai agama pun dinisbikan, nilai murni pun dinisbikan. Maknanya relatif. Agama perlu dirombak dan disesuaikan dengan nilai-nilai liberal. Apa sahaja hukum hakam agama yang bertentangan dengan nilai-nilai liberal, kebebasan individu itu tadi, maka perlu dirombak. Itu berlaku di barat. Berlaku di barat dan sekarang mula berlaku dalam negara-negara Islam. Agama mesti tunduk kepada nilai-nilai liberal. Pluralisme agama, semua agama sama benar, bertentangan dengan prinsip tauhid. Jelas tauhid pula yang akan perlu dirombak dan disesuaikan. Manusia bebas, merdeka daripada Tuhan, bebas mengikut hawa nafsu. Sebab itu perkara-perkara yang jelas boleh membawa kepada kekufuran. Kalau kita bebas daripada Tuhan, tak perlu ikut perintah Tuhan, itu adalah kekufuran. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Liberalisme bukan hanya merosakkan diri individu tetapi merosakkan masyarakat. Yang kita nak halang itu bukan hanya sebab dia merosakkan individu tetapi dia merosakkan masyarakat. Jadi mereka nak sekarang ini membawa liberalisme itu ke dalam masyarakat. Biar masyarakat boleh terima mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka itu diterima oleh masyarakat. Itu perlu ditentang dan dihalang kerana dia akan menyebar luas kalangan masyarakat menganggap itu adalah perkara yang biasa yang boleh diterima. Orang yang merosakkan pemikiran masyarakat mesti ditegas sebelum ia menyebabkan kapal tenggelam. Saya sertakan di sini dua fatwa, satu fatwa Selangor tahun 2014 yang khususnya kepada SIS forum ya, Sisters in Islam. Yang kedua, Majlis Fatwa Kebangsaan, Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2006
juga telah membahas tentang isu liberalisme dan bagaimana ia bertentangan dengan ajaran Islam. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini dalam waktu yang terhad. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung, insya-Allah ada banyak perkara berkaitan tentang ini, khususnya dari segi solusi dan bagaimana kita dapat mengekang, dapat menghadapi, dapat mengatasi cabaran liberalisme ini. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, itu pada siri yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Khalif atas perkongsian tentang liberalisme agama sebentar tadi, yang mana yang saya boleh simpulkan bahawa fahaman liberalisme ini mempunyai dua prinsip utama, iaitu kebebasan dan juga kesamarataan, yang mana kedua-dua prinsip ini bercanggah dengan prinsip Islam itu sendiri, dan yang mana liberalisme ini juga menyisihkan agama dalam kehidupan seharian, kehidupan masyarakat awam maupun individu. Okey, kita teruskan kepada sesi soal jawab yang mana diajukan oleh masyarakat awam lah. Doktor, boleh kita mulakan? Ya, okey. sila. Okey, soalan yang pertama, adakah liberalisme juga mendorong kepada pemikiran pluralisme agama? Soalan yang pertama. Ya, terima kasih. Saya sebutkan tadi di antara ciri-ciri liberalisme adalah mendukung pluralisme agama. Satu idea yang mengatakan bahawa semua agama ini pada hakikatnya adalah sama. Pada level transcendent, dia sama. Cuma dia ada esoterik, eksoterik. Pada tahap batin semuanya sama, pada tahap zahir berbeza. Jadi yang kita lihat perbezaan agama-agama ini cuma pada tahap zahir saja. Sebenarnya pada tahap batinnya semua sama, menyembah Tuhan yang sama. Jadi ini bertentangan dengan prinsip tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita tahu bahawa yang mereka sembah itu bukan Allah. Mereka menyembah patung, menyembah Trinity dan lain sebagainya, itu bertentangan dengan tauhid. Oleh sebab itu kita katakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi bila kita ada orang mengatakan bahawa semua ni agama ni sama dan semua menyembah Tuhan yang sama, tidak ada istilah syurga dan neraka, semuanya akan masuk syurga. Ini semua bertentangan dengan akidah Islam. Jadi bagaimana liberalisme mendorong pada pemikiran pluralisme agama? Dalam pluralisme agama, kebenaran itu relatif. Jadi Tariq Ramadan, ramailah intelektual Muslim yang liberal mengatakan bahawa jalan kebenaran itu pelbagai. Dia macam satu atas puncak gunung. Kita boleh melalui denai itu dari mana-mana sahaja untuk sampai ke puncak. Jadi oleh sebab itu satu orang tak boleh mengatakan jalan orang lain itu salah. Semuanya menuju kepada destinasi yang sama. Jadi relativisme lah di situ. Sedangkan dalam Islam kita katakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah melainkan Islam. Maknanya tidak ada banyak agama. Allah tak mengiktiraf banyak agama. Dan yang menuju kepada Allah, yang benar-benar mengabdikan kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, bukan orang-orang yang selainnya. Jadi itu jelas dalam Islam. Kita tidak menerima. Jadi itu hak kuasa Tuhan, bukan hak kuasa kita untuk menentukan orang lain masuk surga ke neraka. Jadi kalau Tuhan dah tentukan satu-satunya jalan kebenaran itu adalah mengikut ajaran Islam, maka itu adalah kuasa dia nak tentukan. Kita hanya perlu tunduk dan patuh. Kecuali kalau kita ragu, itu masalah pada kita. Tapi kalau bila Tuhan dah tentukan seperti itu, maka kita ikut saja. Jadi masalah pada pluralisme dan liberalisme ini, dia nak tentukan sendiri jalan yang benar itu seperti apa. Jadi menggeser peranan Tuhan. Jadi jelas liberalisme, bila orang tu berfahaman liberalisme, semestinya dia akan membawa kepada fahaman pluralisme agama.
Ya, seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Apakah perbezaan konsep kebebasan dalam Islam dengan konsep kebebasan dalam liberalisme? Ya, kita lihat Islam seperti saya sebutkan tadi, Islam juga memberi kebebasan. Jadi kalau kita lihat contohnya ibu bapa tak boleh paksa anak nak pilih bidang tertentu. Mak bapak, kamu mesti ambil bidang komputer, kamu mesti ambil bidang agama. Tak boleh, sebab itu maknanya kita telah menghadkan kebebasan ataupun tidak memberi kebebasan kepada anak. Jadi ada kebebasan yang boleh diberikan ataupun yang mesti diberikan. Individu bebas contohnya untuk berpergian, dulu bebas untuk banyak dalam politik lah, untuk berasosiasi, berorganisasi, untuk memberikan kritikan, kebebasan bersuara. Semua kebebasan ini dalam Islam ada hadnya. Ada hadnya. Contohnya kita bebas untuk mendengar muzik kalau dia memberi kebaikan, tapi kita tak boleh sampai ke tahap mengganggu jiran. Kita bebas untuk membina rumah contohnya, tapi kita tak boleh sampai tahap untuk mengganggu persekitaran. Dan semua ini maknanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam syariah, garis panduan. Begitu juga kebebasan yang dicanangkan di barat itu sampai ke tahap nak membuat apa sahaja, pelacuran, pornografi, nak tukar jantina. Diri kita ini adalah amanah. Ya. Jadi bila kita dah ditentukan lelaki ataupun perempuan, kita tak boleh tukar sesuka hati. Jadi kita anggap diri kita milik kita, suka hati kita nak buat apa. Orang yang melacukan diri pun beranggapan gitu, suka hati saya nak jual badan saya. Itu satu pemahaman yang salah, jadi menafikan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam kita tak boleh bunuh diri. Dalam barat mereka ada masalah dengan bunuh diri ini. Kalau dia kata kalau bunuh diri itu memberi manfaat, ada istilah memberi manfaat, sebab dia contohnya kalau hidup dia itu membebankan orang lain, kan? Maka membebankan masyarakat, membebankan negara, maka bunuh diri adalah satu pilihan yang baik. Bagi kita bukan hanya tentang negara, tentang masyarakat, kita ada Tuhan, bahawa hidup ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan, maka dia yang mencabut, dia yang memberi. Kita tak berhak untuk mencabut nyawa kita sendiri. Jadi dalam Islam kebebasan itu tidak seperti yang dicanangkan oleh barat. Bukan makna Islam menentang kebebasan. Justru kebebasan bila diletakkan pada tempatnya dia baik, bila tak diletakkan pada tempatnya dia dijadikan satu tujuan. Kebebasan dalam Islam adalah alat untuk mencapai kebenaran, ilmu, keadilan. Tapi kalau kebebasan itu menjadi tujuan, itu suatu yang bertentangan bahkan dengan fitrah manusia. Manusia tidak boleh menjadikan kebebasan sebagai tujuan. Contohnya dia mendewakan hawa nafsu itu. Jadi itu adalah satu bentuk kebebasan sebagai tujuan. Sebaliknya kebebasan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu fitrah kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita letakkan kebebasan sebagai tujuan, maka kita telah meletakkan diri kita, nafsu kita sebagai Tuhan. Ya, itu sahajalah. Terima kasih. Ada lagi? Okey, soalan yang ketiga. Berinteraksi dengan subjektivism, bagaimanakah kita ingin mengukuhkan sesuatu prinsip? Ya, soalan ni tak berapa jelas, tapi kalau tentang subjektivisme ini, dalam Islam ada aspek-aspek yang subjektif, ada aspek-aspek yang objektif. Ada aspek-aspek yang tawabit, yang kekal, dan ada aspek-aspek yang berubah. Ijtihad itu subjektif, ijtihad itu berubah. Contohnya ijtihad pada zaman dahulu kan,
ada yang kita boleh terima, ada yang kita tak boleh terima. Fikih berubah. Tak ada fikih alam sekitar zaman dulu, kita ada fikih. Boleh kita buat fikih alam sekitar pada zaman sekarang contohnya. Ada hukum hakam yang tak ada zaman dahulu, kita boleh buat hukum hakam pada zaman sekarang yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi berinteraksi dengan subjektivisme ini, kalau perkara itu adalah ijtihadi, maka kita kena kekalkan itu ijtihad. Tak boleh kita kultuskan, kalau tak boleh kita absolutize. Maknanya, oh ini pandangan si fulan, kita mesti ikut. Tak boleh, walaupun bertentangan dengan maslahat, walaupun bertentangan dengan Al-Quran, sebab dia itu maknanya kita dah menuhankan dia, mendewakan dia. Tak boleh. Hanya Rasulullah SAW yang perkataannya tidak boleh ditolak. Kullun yu'khadhu minhu wa yurad ila sahib hadzal qabr. Jadi hanya Rasulullah SAW yang perkataannya tidak boleh ditolak. Sedangkan kata-kata orang lain boleh ditolak kalau memang salah. Kalau benar kita mesti terima. Islam itu agama ilmu, agama hujjah. Jadi kalau yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu benar, bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita mesti terima. Tak boleh kata, oh itu ulama, tak boleh. Kita tolak ulama, kita hanya ambil Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tidak. Imam Syafi'i itu adalah tokoh-tokoh yang dia sudah diijma'kan, sudah diterima secara umum sebagai ulama-ulama yang berwibawa, otoriti dalam ilmu. Bahkan dari mazhab-mazhab lain sendiri pun mengiktiraf kewibawaan, keilmuan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Jadi oleh sebab itu sebagai orang awam kita mesti menghormati pandangan-pandangan itu, dan kita tak boleh katakan itu adalah pandangan Imam Syafi'i hanya sesuai pada zaman dia sahaja. Zaman sekarang kita boleh tolak ke tepi, tak boleh. Jadi kalau dia benar dan itu disahkan, kita mesti terima. Ya, seterusnya. Okey, seterusnya, bagaimanakah liberalisme dan pluralisme agama dalam kalangan sebahagian umat Islam boleh memberikan ancaman yang lebih besar pada golongan kafir terhadap kekuatan Islam itu sendiri? Bagaimana liberalisme dan pluralisme agama dalam kalangan sebagian umat Islam boleh memberikan ancaman golongan kafir? Kita tak sangat risau tentang ancaman terhadap orang bukan Islam. Kita perlu lebih risau, lebih awas, prihatin terhadap ancaman kepada orang Islam, kepada diri kita sendiri. Maknanya kalau dia ancaman kepada kita, sudah dia sebenarnya akan memberi ancaman kepada orang lain. Sebab Islam itu agama fitrah. Apa-apa yang keburukan yang berlaku kepada orang Islam, dia akan sedikit sebanyak memberi keburukan kepada orang bukan Islam, kepada dunia. Sebagai contoh dalam konteks Palestin, dalam konteks, dia keburukan yang berlaku kepada orang Islam di Palestin. Begitu juga dalam konteks Iraq, keburukan yang berlaku kepada orang Islam di Iraq. Ketidakadilan, kezaliman, pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa, bila dibiarkan baik oleh orang Islam maupun orang bukan Islam, maka kezaliman itu akan bermeraja, kepalsuan akan bermerajalela, dan dia sedikit sebanyak akan mempengaruhi dunia, kehidupan di dunia. Maka ketidakadilan dan kemungkaran itu akan diterima sebagai sesuatu yang normal. Walhal kita perlu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dimanapun, bukan saja berlaku pada umat Islam, pada orang bukan Islam juga. Jadi dalam konteks ini kita perlu awas. Pertama, apa yang mengancam orang Islam, pemikiran yang mengancam kesejahteraan orang Islam. Kedua, apa sahaja yang mengancam
pemikiran orang Islam, kesejahteraan orang Islam, dia akan memberi kesan kepada dunia, termasuklah orang bukan Islam. Sebab agama Islam itu agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Tonggak dunia itu terletak pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Itu sahaja. Ada lagi? Ada lagi? Saya rasa terkait itu saja soalan yang dikemukakan oleh masyarakat awam. Dan dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah webinar kita seri yang pertama pada hari ini, dan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Khalif atas kesudian menerima jemputan sebagai penceramah pada pagi ini dan berkongsi ilmu tentang liberalisme ini. Suka saya ingatkan para hadirin bahawa webinar ini akan diteruskan kepada siri yang kedua, iaitu pada minggu depan, tarikh 16 Jun 10 pagi di live Facebook Live Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dengan itu saya memohon maaf atas segala salah dan silap saya sepanjang saya menjadi moderator. InsyaAllah kita jumpa minggu depan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey, kita dah pun tamat. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Khalif atas kesudian. Jadi insyaAllah kita bertemu pada minggu depan insyaAllah. Jadi saya akan tutup kita punya broadcast ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.